Kenapa macam di Mekah ada pelaksanaan solat ibadahnya dalam mazhab yang berbeza, dan kadang-kadang kita di Singapura pelaksanaan ibadah kita pun berbeza. Kadang di Indonesia pelaksanaan ibadah solatnya pun berbeza, jadi berbeza-beza. Zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berada duduk di Madinah yang terakhir, dan selepas zaman Nabi tiba zaman Sayyidina Abu Bakar, lepas zaman Sayyidina Abu Bakar tiba zaman Sayyidina Umar, lepas zaman Sayyidina Umar Sayyidina Osman. Jadi masa zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tak bagi sahabat ni keluar dari Madinah, duduk Madinah, stay Madinah, dia kata, kerana dia nak supaya para sahabat berada di tempat Nabi SAW. Adapun ketika mana zaman Sayyidina Osman lebih lenient, dia bagi para sahabat untuk pergi. Contoh, Ibn Mas'ud pergi ke Iraq, Abu Hurairah pergi ke Bahrain, sahabat yang lain pergi ke Basrah. Jadi tempat-tempat yang berbeza, kerana para sahabat radhiyallahu anhum mereka mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan ilmu di seluruh dunia. Kalaulah Ibn Mas'ud, sahabat Nabi, yang berpindah pergi ke Iraq untuk menyampaikan ilmu, jadi untuk Ibn Mas'ud yang mempunyai hafalan hadis, yang menghafal Al-Quran, yang mempunyai dalil, tapi tidak kesemua dalil itu, Al-Quran dan hadis itu ada pada Ibn Mas'ud. Hadis dan Al-Quran semuanya terhimpun di Madinatul Munawwarah, tempat Nabi SAW. Jadi bayangkan kalaulah Ibn Mas'ud yang telah pun berada di Iraq, dan ketika itu orang-orang yang berada di Iraq ada masalah-masalah yang berlaku yang memerlukan kepada keputusan ataupun nak diputuskan, okey ke tak boleh, halal ke haram. Jadi Ibn Mas'ud dia mengalami kesulitan. Kalaulah Ibn Mas'ud nak bertanyakan tentang dalil Al-Quran ataupun hadis, maka beliau seolah-olah nak kena naik satu kenderaan kuda, nak bergerak pergi ke Madinah, bertanyakan tentang hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang ada, kemudian patah balik ke Iraq. Ibn Mas'ud mempunyai kecenderungan untuk menggunakan apa jua dalil yang ada ataupun hadis yang ada, kemudian digunakan untuk memutuskan hukum hakam yang baru. Jadi hadisnya terhad, tetapi dia menggunakan kaedah-kaedah yang banyak untuk mengeluarkan hukum hakam. Okey, kalaulah dadah tak ada dalam Al-Quran, maka dia nak buat macam mana? Tengok buka dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' para sahabat tak ada, maka dia tengok dengan kaedah qiyas. Dia tengok arak, kalau arak yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran kerana ada illah, dan illahnya itu memabukkan, ada sebab dia memabukkan. Jadi bila tengok heroin, ganja, apa lagi, heroin, ganja dan sebagainya itu, kalaulah mempunyai sebab yang sama, memabukkan, maka ketika itu diharamkan juga, dikiaskan kepada arak. Macam itu. Jadi Ibn Mas'ud dia guna satu hadis, tetapi dipecahkan. Itu daripada Ibn Mas'ud. Maka daripada Ibn Mas'ud lahirlah para ulama, Ibrahim Nakhai, Hasan Al-Basri, Al-Qamah, akhirnya lahirlah Imam Abu Hanifah daripada pemahaman yang sama.